Hai semua anak murid 6UM Cikgu Sam. Semoga semua dalam keadaan sihat. Okey, untuk hari ini kita masuk ke tajuk pertama untuk tahun 6, mikroorganisma. Jom kita tengok apa dia mikroorganisma. Okey, apa maksudnya? Mikro bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Organisma pula bermaksud hidupan. Jadi bila kita gabung perkataan mikroorganisma membawa maksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya yang duk viral, yang duk trending sekarang, COVID. Yes, coronavirus. Tak nampak tapi berada di mana-mana. Sebab tu kita kena ikut SOP. Okey, sebelum tu Cikgu Sam nak tunjuk sebab bila kata tak dapat dilihat dengan mata kasar ni nak tengok dengan apa. Jadi kita nak tengok ada apa dalam setitik air. Ada hidupan ke dalam setitik air? Jom kita tonton bersama-sama. Tengok dia ambil air di dalam ada grass, ada rumput. Ada apa agaknya dalam air tu ya? Dia ambil setitik sahaja dan dia tengok di bawah mikroskop. Itu dia mikroskop. Kita tengok ada apa dalam itu. Nampak jernih, nampak macam tak ada apa. Jom kita tengok ada apa. Jom tonton. Menakjubkan kan tengok bakteria. Protozoa, algae, semua ada.
hanya dalam setitik air terdapat pelbagai hidupan mikro. Hidupan yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, jadi kalau tak dapat dengan mata kasar nak tengok dengan apa? Ya, ini dia mikroskop. Ada juga yang boleh dilihat dengan kanta pembesar sahaja. Dan ni mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Sekarang ni teknologi dah banyak canggih dan banyak lagi mikroskop yang dicipta yang boleh melihat yang lagi halus daripada yang dulu-dulu lah. Okay. Jadi kita nak tengok jenis-jenis mikroorganisma. Ada fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Lepas ni cikgu Sam akan tunjuk ni contoh-contoh. Tak nampak kan? Nanti cikgu Sam tunjuk contoh dengan gambarnya sekali. Okay, seterusnya kita nak tengok fungi. Pertama, fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Jadi kulat tu yang kamu tengok kulat-kulat tu adalah fungi. Ia juga sejenis mikroorganisma. Yeast, muko dan penicillium hanya boleh dilihat dengan kanta pembesar. Kanta pembesar je salah. Kanta pembesar dan mikroskop. Okey, ni yeast. Yeast ni yang mak kamu guna untuk buat kek. Muko ni biasanya pada roti, kulat roti tu panggil muko lah. Kemudian penicillium. Penicillium ni untuk buat penicillin. Biasanya dia akan tumbuh dekat sup. Bila sup dah basi lama-lama biarkan, dia akan keluarlah penicillin. Dan boleh dibuat ubat sebenarnya penicillium ni. Okey, seterusnya protozoa. Protozoa hidup di habitat berair seperti kolam, tasik dan sungai. Okey, contohnya paramecium. Kamu tengok dalam video tadi kan banyak paramecium terdapat dalam air. Sebab tu tadi video tadi tu nampak benda ni kan, paramecium. Kemudian ameba. Tapi bahasa Melayu kita sebut ameba lah. Ameba. O tu macam tak silent O. So ni ameba ni bentuk nampak. Macam setempek, taik jatuh. Tapi ni benda hidup ameba ni. Okay. Seterusnya alga. Tadi protozoa, sekarang alga. Alga ni dia special sikit kerana dia mempunyai sifat tumbuhan. Dia boleh membuat makanannya sendiri. Makannya sendiri dah. Makanannya sendiri. Contoh alga ialah paramecium dan spirogyra. Nampak dia berwarna hijau, bermakna dia ada klorofil. Dan dia boleh buat makanannya sendiri. Bukan makannya sendiri. Makanannya sendiri. Okay. Paramecium dan spirogyra. Okay. Seterusnya, bakteria. Inilah yang dulu-dulu mak datuk-datuk kita, nenek kita panggil kuman. Benda-benda ni lah. Okay. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Terdapat dalam, bukan dalma. Kenapa spelling mistake banyak sangat ni hari ni? Okey, terdapat dalam pelbagai persekitaran. Okey. Pertama kamu tengok ni warna hijau, Bacillus, Salmonella warna merah, Streptococcus bulat-bulat bentuk dia dan juga Escherichia coli ataupun dipanggil E. coli. Jangan sebut coli. E. coli bukan E. coli E. coli. Bahasa Inggeris Amerika ni, L-I, live. Okay, E. coli. E. coli ni sangat bahaya kalau masuk dalam perut, biasanya boleh menyebabkan kematian. Begitu juga dengan Salmonella. Salmonella biasanya terdapat pada telur ayam dan juga daging ayam. Sebab tu kalau nak makan ayam, pastikan ayam tu betul-betul masak. Kalau kamu nampak darah masih ada dalam ayam goreng tu, jangan makan. Sebab kamu akan dapat bakteria Salmonella ni masih hidup. Bila masuk ke perut, kamu akan mengalami sakit perut, muntah-muntah, cerit-berit dan juga menyebabkan kematian. Memang kecil, tak nampak dengan mata tapi kesannya sangat besar. Itu kita akan belajar pada topik seterusnya, kesan-kesan mikroorganisma. Okay, yang last sekali ialah virus. Ada sebut virus, ada sebut virus. Okay. So, virus adalah paling halus antara 5 mikroorganisma. Ini yang paling halus. Hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Yang mikroskop dekat bilik sains kita tu tak boleh nampak ni, virus ni. Okay. Okay, yang paling famous sekarang ialah virus corona lah. Sebab tu kita kena lockdown, kena MCO. Okay.
Okey, sebenarnya virus-virus ini tidak mempunyai warna. Okey, sebab terlampau halus dia tak dapat menyerap cahaya matahari ataupun memantulkan cahaya matahari. Tapi kenapa ada yang kenapa sekejap saya tengok coronavirus ni warna merah, sekejap warna hijau? Okey, kerana saintis-saintis perlu memberi warna kepada mereka ni untuk mengenal pasti. Kalau kamu tengok bentuk dia hampir sama semua kan? Okey. Ni virus corona, virus HIV dan virus influenza. Nampak sepupu sepapat dengan virus corona lah. Influenza ni nampak bentuk pun sama. Okey. Cuma influenza kita dah ada vaksin. Coronavirus pun tengah ada vaksin, cuma keberkesanannya taklah seperti yang vaksin influenza ni. Tapi kita semua kena dapatkan vaksin coronavirus. Cuma untuk kanak-kanak 16 tahun ke bawah, kamu belum dapat lagi lah. Nanti mungkin teknologi berkembang sikit, kamu akan dapat coronavirus punya vaksin. Jadi kita doakan banyak-banyak lah. Dan sekolah pun dah buka. Okay. Seterusnya, kita nak tengok latihan untuk kamu hari ini. Buat latihan dalam buku nota sains, tajuknya mikroorganisma. Senang saja, ada 5 mikroorganisma kan tadi Cikgu Sam dah terang. So, untuk kerja kamu hari ini, bina satu peta buih tentang jenis-jenis mikroorganisma. Jadi, tajuk di tengahnya jenis-jenis mikroorganisma. Jadi, apa yang nak diisi di luar ni? Okey, pertama kamu tulis nama mikroorganisma tersebut dan Cikgu Sam nak kamu tuliskan jenis dia. Ada yang ada 3, ada yang ada 2. Cikgu Sam dah tunjuk tadi. Boleh juga rujuk buku teks. Kalau yang rajin lagi, nak lukis ataupun nak tampal, wah, dipersilakan. Lagi cantik dan hantar kepada Cikgu Sam, okey? Okey, seterusnya sesi soal jawab. Boleh tanya apa-apa sajalah berkaitan dengan mikroorganisma. Jangan tanya pasal peribadi, Cikgu Sam takkan layan. Okay, thank you kerana menghadiri kelas hari ini. Bye.